Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk. Di dalam Malaysia, rakyatnya terdiri dari pelbagai kaum, etnik, bangsa dan juga agama. Malaysia mempunyai 3 bangsa majoriti, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Di dalam bangsa-bangsa tersebut, terdapat kepelbagaian kaum seperti Iban, Kadazan dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan bangsa kebangsaan Malaysia. Namun, pada era globalisasi kini, rakyat Malaysia, terutamanya para pelajar, lebih gemar menggunakan bahasa luar seperti bahasa Inggeris dan tidak menggunakan bahasa Melayu yang betul seperti bahasa rojak. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maka, kajian ini dilakukan bertujuan untuk memfokuskan mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendidik, terutamanya di kawasan Selangor, untuk menanam sifat cinta akan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di sekolah menengah di sana. Semasa melakukan kajian ini, kami telah menggunakan beberapa persoalan masalah untuk diajukan kepada para pendidik di Selangor. Yang pertama, adakah pendidik menghadapi cabaran khususnya dalam penguasaan bahasa dalam mengajar pelajar pada masa kini dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapinya? Seterusnya, apakah kesan apabila kurangnya penggunaan bahasa Melayu di dalam kalangan pelajar? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara pendidik untuk menangani cabaran-cabaran tersebut? Seperti mana kehidupan yang kita lalui, setiap kali itu mesti ada cabaran apapun rintangan. Begitulah dengan kehidupan kita. Sama juga dengan cabaran orang-orang kita dalam usaha memantapkan bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar. Anda dapat melihat di dalam slide yang tertera, terdapat 6 cabaran bagi usaha memantapkan bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar. Cabaran yang pertama adalah para pelajar ini lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka. Mengapa ini terjadi sebegitu? Bahasa Inggeris ini dikatakan lebih up to date dan faktor usia para pelajar ini juga menjadi salah satu punca untuk mereka ini mudah terpengaruh dengan gaya pemikiran barat. Selain itu, stigma masyarakat yang begitu gah terhadap bahasa Inggeris ini terus-menerus menghalang usaha para pendidik untuk memantapkan lagi bahasa Melayu di dalam diri mereka. Cabaran yang kedua pula adalah dominasi bahasa Inggeris sehingga menenggelamkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar. Pada masa kini, kita dapat menyaksikan betapa banyak sekali bahasa Inggeris ini digunakan dalam bidang-bidang pendidikan, terutama sekali bidang sains, teknologi serta ilmiah. Jadi, para pelajar ini tidak dapat lari daripada menggunakan bahasa Inggeris secara sepenuhnya ataupun mungkin tidak kerana mereka ini terikat dengan bidang pendidikan. Kerana apa? Kerana mereka ini masih bersekolah lagi. Cabaran yang ketiga pula adalah para pelajar ini mungkin kurang minat untuk belajar dan menuntut ilmu. Jadi mereka ini tidak kisah sama sekali sekiranya penguasaan terhadap bahasa Melayu mereka ini adalah lemah dan lokal. Jadi perkara-perkara minat sebegini, jikalau mereka tiada minat, anda rasa mereka akan berasa kisah ke? Tidak kan? Jadi perkara ini menghalang untuk para pendidik ini memupuk minat cintakan terhadap bahasa Melayu itu, sehingga penguasaan bahasa Melayu mereka ini menjadi begitu lemah. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, pembentang kita yang seterusnya iaitu Nurul Azwani akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan membicarakan 3 lagi isi bagi cabaran dalam usaha memantapkan bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar.
Kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil juga menjadi cabaran dalam memantapkan bahasa Melayu. Hal ini kerana mereka tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, namun mereka menggunakan bahasa ibunda mereka dan bahasa Inggeris, sama ada dalam percakapan dan juga dalam pembelajaran. Namun ini tidak pelik kerana mereka berada dalam satu kaum yang sama, dalam satu kelompok yang sama, jadi mereka tidak memerlukan bahasa Melayu. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Melayu kurang kerana mereka tidak ada isu jika tidak fasih atau mahir berbahasa Melayu kerana mereka memahami mesej yang hendak disampaikan antara satu sama lain kerana mereka menggunakan satu bahasa. Kewujudan sekolah ini membawa bara kepada pemantapan bahasa Melayu apabila orang Melayu sendiri mula merasakan penguasaan terhadap bahasa lain, terutama sekali dalam bahasa Cina, adalah lebih penting daripada bahasa Melayu. Mereka yang kita harapkan iaitu orang Melayu untuk memperkasakan lagi penggunaan bahasa Melayu kini telah beralih arah dan memilih untuk memantapkan penggunaan bahasa lain. Namun tidak dapat kita sepenuhnya salahkan mereka kerana tuntutan ekonomi kita pada hari ini juga menjadi salah satu cabaran kepada pemantapan bahasa Melayu. Kenapa? Jika kita lihat ekonomi kita pada hari ini sangat tertumpu atau mementingkan bahasa Cina. Mereka memilih mereka iaitu pekerja yang boleh bertutur dalam bahasa Cina berbanding mereka yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi tidak heranlah ibu bapa pada hari ini sangat mementingkan bahasa lain dan mereka mula mendaftarkan anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina kerana mereka risau tentang masa hadapan anak mereka yang mungkin tidak dapat pekerjaan kerana tidak tahu atau tidak reti berbahasa Cina. Akhir sekali ialah penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian. Bahasa rojak terhasil apabila dua bahasa digabungkan dalam satu ayat seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di mana rata-rata rakyat Malaysia melakukannya. Hal ini berlaku kerana mereka merasakan penggunaan bahasa rojak lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan mesej kepada orang sekeliling. Terlalu mengagungkan penggunaan bahasa Inggeris sehinggakan tiada masa untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu telah menghasilkan bahasa rojak dan akhirnya menambahkan lagi cabaran dalam memantapkan bahasa Melayu. Yang seterusnya adalah kesan jika bahasa Melayu diketepikan. Kesan yang pertama ialah ia akan memberi impak negatif kepada jati diri rakyat Malaysia itu sendiri. Hal ini kerana bahasa boleh dijadikan sebagai medium untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Sebagai contoh, slogan Bahasa Jiwa Bangsa menunjukkan bahasa bukan sahaja lambang sesebuah bangsa, malah ia mampu menyatupadukan semua jiwa. Lalu, bahasa Melayu digunakan sebagai salah satu platform untuk membentuk kesepaduan dan kesepahaman di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Bahasa Melayu ialah lambang jati diri rakyat Malaysia. Namun, apabila bahasa Melayu tidak digunakan dalam pertuturan seharian, maka objektif bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan akan punah dan objektif untuk menyatupadukan rakyat Malaysia tidak akan tercapai. Seterusnya, bahasa Melayu akan hilang identitinya. Bahasa Melayu mempunyai banyak peranan seperti bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa pengantar, bahasa ilmu dan juga bahasa komunikasi. Sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa luar, terutamanya bahasa Inggeris, akan menyebabkan bahasa Melayu hilang identitinya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Jika perkara ini berterusan, generasi muda mungkin akan lupa bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang mereka sepatutnya gunakan dalam aktiviti seharian dan mereka sepatutnya martabatkan. Kesan yang ketiga ialah kualiti dan mutu bahasa Melayu akan berkurang. Kualiti bahasa Melayu akan berkurang kerana penggunaan bahasa rojak, bahasa Inggeris dan istilah-istilah internet dalam komunikasi seharian sama ada secara lisan ataupun tulisan.
Penggunaan bahasa singkatan dan rojak dalam perbualan dan tulisan serta bila dalam WhatsApp dan sebagainya akan menggunakan kualiti mutu bahasa Melayu baku. Sebagai contoh, generasi muda kini mudah terkeliru dengan cara ejaan bahasa Melayu yang betul. Malah ada setengah daripada mereka yang menggunakan menggunakan bahasa rojak ini secara tidak sengaja di dalam ujian mereka. Dengan kurangnya mutu ini, generasi muda mungkin juga tidak akan tahu akan pantun, syair, sajak dan sebagainya. Hal ini juga akan menemukan kekeliruan bahasa. Hal ini kerana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda yang patut kita martabatkan tidak lagi digunakan dan akan menyebabkan generasi muda keliru akan status bahasa Melayu. Baiklah, sekarang kita akan kupas mengenai langkah untuk mengatasi cabaran dalam penguasaan bahasa Melayu. Seperti yang kita telah dengar dari penjelasan rakan saya tadi, terdapat banyak kesan yang telah berlaku apabila bahasa Melayu diketepikan. Jadi antara langkah yang perlu kita ambil untuk menangani kesan-kesan tersebut, yang pertama, guru haruslah memainkan peranan mereka dengan memahami ilmu bahasa dengan lebih mendalam. Hal ini kerana mereka merupakan tunjang utama yang boleh melakukan anjakan paradigma di dalam diri murid-murid tersebut. Dengan mengetahui ilmu-ilmu bahasa Melayu secara mendalam, semua guru bahasa Melayu akan mampu untuk menangani semacam jenis dugaan dan halangan dalam pengajaran bahasa Melayu itu sendiri. Malahan, guru itu sendiri dapat dijadikan sebagai rujukan kepada pelajar ataupun pihak yang memerlukan bantuan. Pemahaman ilmu yang mendalam ini juga termasuk bagaimana guru-guru itu menggunakan teknik mengajar untuk mengajar pelajar mereka. Seterusnya, langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu di dalam diri pelajar ialah kerajaan perlu memperbanyakkan lagi usaha-usaha dalam mengeluarkan buku-buku terjemahan dari dalam negara. Hal ini kerana ianya amat penting bagi kegunaan pelajar tidak kira sekolah menengah maupun universiti supaya mereka tidak melupakan bahasa Melayu. Sekarang sudah terlampau banyak buku rujukan yang dicetak dalam bahasa asing menyebabkan mereka berasa bahawa bahasa ibunda tidak penting. Malahan kewujudan buku rujukan bahasa Inggeris turut menggalakkan mereka bertutur dalam bahasa rojak. Kadang-kadang kita boleh lihat para pelajar lebih selesa berinteraksi dengan mencampurkan bahasa Inggeris dalam pertuturan mereka. Jika kita tanya pada mereka apakah maksud perkataan Inggeris yang mereka tuturkan dalam bahasa Melayu, mereka tidak boleh menjawab. Jadi saya rasa kedua-dua langkah ini amat efektif jika kita lakukan. Selain itu, cara untuk mengatasi penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar ialah dengan memupuk minat terhadap bahasa Melayu dalam diri pelajar. Minat yang berkurang terhadap bahasa Melayu semakin menonjol apabila para pelajar lebih gemar menggunakan bahasa rojak ataupun bahasa singkatan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Bagi mengelakkan perkara ini terus berlanjutan, minat terhadap bahasa Melayu perlulah dipupuk dalam diri pelajar. Banyak cara yang dapat dilakukan bagi memupuk minat ini. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengadakan pertandingan-pertandingan yang berunsurkan bahasa Melayu seperti pertandingan drama Melayu dahulu, puisi, pantun, syair, pidato dan sebagainya. Dengan aktiviti-aktiviti sebegini, para pelajar dapat memperbaiki penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu mereka. Seterusnya, pihak kerajaan perlu menangguhkan penubuhan sekolah jenis kebangsaan. Umum mengetahui bahawasanya negara Malaysia terdiri daripada berbilang kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, India dan sebagainya. Bertepatan dengan itu, seharusnya penggunaan bahasa Melayu ini diaplikasikan oleh semua kaum. Namun, jika lebih banyak sekolah jenis kebangsaan ini ditubuhkan, maka sudah pastilah kaum-kaum seperti kaum Cina dan kaum India lebih fokus terhadap bahasa mereka dan seterusnya tidak mempraktikkan kemahiran penggunaan bahasa Melayu. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah lebih fokus dalam memperbanyakkan penubuhan sekolah yang berteraskan bahasa Melayu agar dapat memartabatkan bahasa Melayu dalam diri pelajar tanpa mengira bangsa. Akhir sekali, cara untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar ialah dengan mendorong pelajar antarabangsa yang berkunjung ataupun belajar di negara kita. Pelajar-pelajar tempatan perlulah
menunjukkan contoh yang baik ataupun bagus kepada pelajar-pelajar antarabangsa ini, seperti menggunakan bahasa Melayu yang standard ataupun mengajarkan mereka bahasa Melayu yang sepatutnya. Tambahan pula, hal ini dapat mencantikkan dan memartabatkan bahasa negara kita di mata dunia. Jadi, jika anak muda zaman sekarang tidak mengamalkan dan menggunakan bahasa Melayu yang betul, kesenian dan keindahan bahasa itu sendiri akan pudar dan akhirnya menjadi sejarah. Akhir kata, apa yang boleh kita simpulkan dari cara mengatasi cabaran penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar ialah semua pihak memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Walaupun sedikit sahaja langkah yang kita ambil, namun kita perlulah berpandangan positif terhadap langkah tersebut kerana kemungkinan besar ianya memberikan sesuatu yang baik dalam tujuan memartabatkan bahasa Melayu kita.